Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Insya-Allah kita bersama-sama akan belajar bahasa Arab, iaitunya tasrif muka surat 43. Muka surat 43. Selawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, tuan-tuan semua, hayya nabda darsana al-yaum bi qiraati suratil Fatihah. Okey. Baiklah hajah-hajah semua, tuan-tuan semua, sebelum kita mula kelas kita ni, saya nak bertanya kepada tuan-tuan semua, adakah suara saya tak jelas ataupun line saya tak bagus, macam video tak okey, boleh bagi tahu. Kalau video okey, suara saya okey, sila tulis dekat ruang komen. Kalau tak okey juga boleh tulis dekat ruang komen. Jadi saya boleh adjustkan lah sebelum kita mula kelas ni. Okey. Waalaikumsalam Hajah Nur Aizan. Okey. Ada di antara, okey, semua okey ya? Tak ada masalah ya? Suara saya okey ya? Okey, baiklah tuan-tuan semua. Jadi kita hari ini akan membahas tasrif muka surat 43, tuan-tuan semua ya. Muka surat 43. Yang semalam ni muka surat 42. Masih dengan wazan yang sama. Masih dengan acuan yang sama. Saya buat dalam table. Masih dengan acuan yang sama. Apa dia? Acuan dia tafa'ala, yatafa'alu. Yatafa'alu. Acuan atau pola. Atau dalam istilah bahasa Arab ni apa? Wazan. Kalau yang semalam kita bincangkan, itu tu yang sahih. Yang bina sahih yang semalam tu ya. Bina sahih tu apa Ustaz? Yang dianya kalau sejajar dengan fa'il dan lam tak ada huruf illah. Contoh dia tabahasa, yatabahasu. Okey. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan semua, kalau kita tengok semalam ni semua bina sahih ni ya. Contoh dia tabahasa, yatabahasu. Kita cuba ulang sikit lagi lah. Ni semalam ya. Ni bina sahih. Tafa'ala, kita ambil yang madi dia. Kita tafa'ala, kita ambil yang contoh kata kerja dia tabahasa. Kita tengok yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Yang sejajar dengan fa, ba. Lepas tu ha. Lepas tu sa ya. Yang sejajar dengan fa, ba. Yang sejajar dengan ain, ha. Yang sejajar dengan lam, sa. Jadi ini ni tak ada huruf illah. Tak ada huruf illah. Tak ada alif wawiyah yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Maka dinamakan dengan bina sahih. Ini yang kita bincang sebelum ni. Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Jelas ke tak jelas? Faham ke tak? Sila tanyakan. Okey, ini yang semalam. Okey, jelas ya? Jadi yang hari ni kita tak belajar lagi yang sahih. Tapi kita masih dengan pola atau acuan yang sama. Tafa'ala ya tafa'alu juga. Tapi yang kita pelajari hari ini dengan bina yang lain. Bina apa? Kalau tuan-tuan baca muka surat 43 di atas tabel tu, ada dia tulis sana tu. Yatafa'alu bina naqis. Terjumpa ya? Di atas tabel ada kecil tulisannya tu.
Naqis. Jadi bina sekarang ni bina apa? Bina naqis tuan-tuan semua. Bina naqis. Kita cuba tengok ya. Kita cuba tengok ke bawah ni apa tu bina naqis. Kalau kita nak tentukan bina tu tuan-tuan semua, kita kena ambil wazan. Kita ambil wazan. Lepas tu macam tadi juga, kita letakkan satu kata kerja pada muka surat 43 ni. Ada sana tu kata kerja dia tamada. Yang atas sekali. Saya ambil kata kerja dalam table tu. Yang paling atas sekali tamada. Tamada. Betul ke tak? Yang dalam table ni, macam tamada, tabaha, tajafa, semua tu yang dalam table tu, betul ke tak dia mempunyai bina nakis? Kita nak cuba sekarang. Kita nak uji sekarang. Betul ke tak bina dia nakis? Okey tuan-tuan semua ya. Jadi kita tengok yang sejajar dengan fa apa? Yang sejajar dengan fa mim. Lepas tu yang sejajar dengan ain apa? Dal. Yang sejajar dengan lam apa? Huruf illah atau alif ya. Jadi kata dasar dia ada huruf illah. Yang sejajar dengan lam adalah huruf illah. Kalau huruf illah sejajar dengan lam, kalau huruf illah sejajar dengan lam tuan-tuan, itu dinamakan dengan apa? Dengan bina dia bina apa? Bina mu'tal naqis tuan-tuan ya. Jadi apa nama dia tuan-tuan? Kalau yang sejajar dengan lam, adalah huruf illah, maka bina dia apa? Mu'tal naqis. Berbeza dengan yang sahih semalam. Kalau sahih, dia tak ada huruf illah pada kata dasar dia. Tapi kalau yang naqis, ada huruf illah pada kata dasar dia. Dan kata yang huruf illah tu sejajar dengan lam tuan-tuan ya. Macam tu tuan-tuan semua. Jelas ke tidak? Faham ke tidak? Kalau tak jelas, tanyakan. Ini sebab tu dinamakan dengan mu'tal naqis tuan-tuan semua ya. Mu'tal naqis. Okey. Tak ada soalan ya? Ini yang mengenai nama sirah dia. Okey betul, dalam kitab dia salah type tu. Betul salah type tu. Okey tuan-tuan semua. Jadi kita sekarang ni belajar wazan tafa'ala yatafa'alu bina naqis. Kita nampak dalam kitab tu ada tamada, tabaha. Tamada ni maknanya terus menerus. Tabaha sombong, tajafa menjauh, tadawa berubat, tarada saling rela menyetujui. Tasawa sama, sebanding, ta'ala tinggi, tafada menghindari tuan-tuan semua ya. Itu kata kerja yang mempunyai wazan tafa'ala dan bina dia bina naqis. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah faham semua mengenai ini, mengenai bina dan mencari kata dasar dah okey. Sekarang kita cuba masuk kepada sirah-sirah dia. Macam biasa, kita akan bincang sirah-sirah dia. Okey, macam biasa ya. Macam kita buat sebelum ni. Okey. Kita akan belajar tentang sirah dan wazan dia punya. Macam biasa ya. Okey, contohnya tuan-tuan semua, saya ambil di sini ni kata kerja dia. Saya kata kerja dia tadawa. Tadawa. Tadawa tu maknanya apa? Maknanya berubat. Tadawa maknanya telah berubat. Jadi tadawa ni tuan-tuan semua maknanya apa? Telah berubat. Kalau telah, maknanya itu sirah dia apa? Fi'il madi tuan-tuan. Jadi fi'il madi. Wazan dia apa? Wazannya tuan-tuan boleh rujuk muka surat 42. Rujuk muka surat 42 wazan dia. Apa wazan dia? Tafa'ala. Okey, wazan dia boleh tuan-tuan semua rujuk muka surat 42. Muka surat 42 wazan dia. Jadi wazan dia tafa'ala. Jadi kalau saya tanyakan sini saya tanyakan contohlah tuan-tuan, apa bahasa Arabnya telah berubat? Telah berubat bahasa dia adalah tadawa. Sirah dia apa? Fi'il madi.
wazan dia apa? Tafa'ala. Macam tu tuan-tuannya. Macam tu ya. Ini contoh daripada latihan. Untuk latihan kita memperkuat tentang sirah dan wazan. Okey, tuan-tuan semua. Bersedia ke tak tuan-tuan? Kita cuba latihan. Bersedia ke tak? Kita cuba. Bersedia? Okey. Kita cuba ya. Yang pertama, saya akan tanya kepada tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya yang berubat? Yang berubat. Orang yang berubat. Apa bahasa Arabnya? Orang yang berubat. Atau yang berubat. Atau yang pergi berubat. Apa bahasanya tuan-tuan semua? Apa bahasa Arabnya yang berubat atau orang yang berubat? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya yang berubat? Tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya? Lepas tu kalau boleh sekali bagi tahu sirah dia dan bagi tahu wazan dia sekali. Sila tuan-tuan semua. Sila. Apa bahasa Arabnya yang berubat? Sila, ada yang boleh? Sila. Dia boleh jawab. Apa bahasanya yang berubat? Sila bagi tahu sirah dan wazan dia sekali. Berubat. Ada yang boleh? Ada antara tuan-tuan semua yang nak jawab? Okey. Tengah berfikir. Haji Abdul Halim. Mumtaz. Haji Abdul Halim. Okey, ada lagi nak jawab? Apa bahasa Arabnya orang yang berubat? Bagi tahu bahasa Arabnya, bagi tahu wazan dia dan bagi tahu sirah dia sekali. Okey, sila tuan-tuan semua. Okey. Haji Abdul Halim saja. Ada lagi yang nak jawab? Okey. Jadi bahasa dia apa? Kalau orang yang berubat atau yang berubat, maknanya kita gunakan sirah apa? Sirah isim fa'il. Okey, isim fa'il. Maknanya bahasa dia apa tuan-tuan semua? Kalau tuan-tuan tengok di dalam muka surat 43 tu, isim fa'il dia, tadawa ni kan berubat. Isim fa'il dia apa? Mutadawin tuan-tuan ya. Mutadawin. Okey. Jadi bahasa dia adalah mutadawin. Wazan dia apa? Wazan dia mutafa'ilun. Ni wazan dia. Mutafa'ilun tuan-tuan semua. Wazan dia adalah mutafa'ilun. Okey. Mutafa'ilun. Jadi ini maknanya yang berubat. Okey. Ini isim fa'il yang berubat. Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Jelas ke tak jelas? Hari ini sangat sedikit ya. Mungkin sebabkan ada hari cuti hari ini Malaysia ya. Ada tuan-tuan semua ya. Okey. Jadi ramai mungkin yang tengah bercuti ni. Okey. Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Faham ke tak faham? Okey. Jelas ya? Lepas tu sekarang kita ubah lagi kepada yang lain. Jadi tadawa telah berubat, mutadawin orang yang berubat atau yang berubat. Sekarang kita ubah lagi kepada berubatlah. 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 Apa bahasanya tuan-tuan semua? Berubatlah. 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 Sila tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya? Berubatlah. Sila. Berubatlah. Apa bahasa Arabnya? Lepas tu tuliskan sirah dia. Lepas tu tuliskan wazan dia sekali. Sila tuan-tuan semua. Sila jawab. Alhamdulillah jelasnya tadi ya. Jadi sekarang tuan-tuan semua bagi bahasa Arabnya berubatlah. Lepas tu bagi sirah dia dan bagi tahu wazan dia. Sila tuan-tuan semua. Ada yang boleh jawab? Tak apa, jawab saja. Salah pun tak apa. Sila jawab saja. Okey, Haji Abdul Halim ada lagi yang nak jawab berubatlah. Apa bahasa Arabnya? Lepas tu apa sirah dia dan apa wazan dia? Haji Nur Fazilah, ahsanti. Haji Abdul Halim, ahsanta. Ada lagi nak jawab? Apa bahasa Arabnya berubatlah, bagi tahu sirah dia dan bagi tahu wazan dia sekali. Yang lain mungkin tengah berfikir ni. Okey.
Tak ada lagi ya? Tak ada lagi nak jawab? Okey. Okey, Ibnu Rajab. Ahsantum. Okey, bagus. Betul. Jadi bahasa Arab dia apa? Berubatlah. Maknanya kita gunakan apa tu kalau berubatlah? Maknanya amaran, perintah. Kita gunakan fi'il, sigah fi'il amar, tuan-tuan ya. Kalau fi'il amar dia apa? Tadawa. Tadawa. Fi'il amar dia tadawa. Tuan-tuan juga boleh nampak dekat sana. Tadawa. Dalam kitab pun juga ada tadawa. Wazan dia apa? Wazan dia tengok muka surat 42. Muka surat 42 ada wazan sana. Wazan dia adalah tafa'al, tuan-tuan semua ya. Tafa'al. Okey, senang saja. Senang saja ni. Senang saja insya-Allah. Okey. Okey. Sekarang tuan-tuan semua, kita dah habis untuk fi'il amar ya. Ni fi'il amar. Jadi fi'il amar ni perintah, berubatlah. Okey. Untuk fi'il amar ni dengan wazannya jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham tuan-tuan semua? Kalau tak jelas tanyakan sahaja. Kalau tak jelas tanyakan saja. Jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham? Okey. Okey. Ada soalan setakat ni? Tak ada ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Okey. Sekarang kita ubah bersama-sama lagi tuan-tuan semua. Kita ubah bersama-sama. Ini ni maknanya telah berubat. Ini maknanya yang berubat. Ini maknanya berubatlah. Sekarang tuan-tuan semua, kita ubah kepada berubat atau perubatan. Apa bahasa Arabnya berubat atau perubatan tuan-tuan semua? Berbeza ya. Kalau sini telah berubat. Kalau dekat sini ni saya nak tanya tuan-tuan berubat. Dia tak gunakan telah. Dia tak gunakan sedang. Dia tak ada masa. Berubat saja. Apa bahasanya tuan-tuan semua? Apa bahasa Arabnya berubat? Bukan telah berubat ya. Kalau dekat sini telah berubat. Kalau dekat sini berubat sahaja. Apa bahasanya berubat atau perubatan? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya berubat atau perubatan. Lepas tu tuan-tuan semua tulis sirah dia apa. Lepas tu tulis juga wazan dia apa. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Ada yang boleh jawab terus? Apa bahasanya berubat ataupun perubatan. Sila tuan-tuan semua. Sila perubatan atau berubat. Ada yang boleh? Okey, ada yang boleh buat perubatan atau berubat. Itu gunakan sirah apa tu? Itu gunakan wazan apa tu tuan-tuan? Okey. Sila. Okey, Haja Nur Fazila. Tadawiyan isim masdar. Okey, ahsanti Haja, ahsanti. Ada lagi nak jawab? Apa tu bahasa Arabnya? Waalaikumsalam Haja Nurmah. Apa tu bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya perubatan atau berubat. Lepas tu bagi tahu sirah dia dan bagi tahu wazan dia. Bagi tuan-tuan yang baru hadir, sila buka muka surat 43 ya. Kita belajar muka surat 43 bagi yang baru hadir. Okey, sila tuan-tuan semua. Ada lagi nak jawab? Tak ada? Jadi bahasa Arab perubatan ya, perubatan atau berubat. Kalau kita nak cari apa bahasanya perubatan atau berubat, maknanya itu kita gunakan sirah apa? Kita gunakan sirah isim masdar tuan-tuan ya. Isim masdar. Sebabkan masdar ni dia boleh dimaknakan macam kata kerja. Kata kerja dia kan tadawa, telah berubat. Kalau isim masdar berubat. Boleh dimaknakan berubat tapi dia tak ada masa. Telah, sedang ke tak ada masa khas dia, tak ada. Tapi kalau tadawa dia ada masa khas dia. Maknanya telah berubat. Kalau isim masdar berubat sahaja, tak ada masa khas dia. Berubat atau perubatan ya. Isim masdar. Atau dalam bahasa Melayu kita, dalam bahasa kitanya, ini sama macam kata nama terbitan tuan-tuan ya. Okey. Jadi kalau isim masdar, dia boleh. Masdar mimi tuan-tuan nak cakap boleh. Masdar yang macam biasa pun boleh juga. Jadi boleh tuan-tuan ambil sini ni tadawiyan ataupun mutadawan boleh juga. Tadawiyan. Saya ambil saja tadawiyan lah ya. Tadawiyan. Okey.
Ini isim masdar. Wazannya apa? Wazannya tafa'ulan, tuan-tuan ya. Tafa'ulan. Okey. Tafa'ulan. Jadi wazan dia adalah tafa'ulan. Tuan-tuan nak tengok wazan, boleh muka surat 42, tuan-tuan semua ya. Okey, untuk isim masdar ni, jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham? Untuk yang muka surat, untuk yang isim masdar ni, jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham? Okey, waalaikumsalam Hajah Sufiah. Boleh ya? Faham dan jelas ya? Okey. Okey, semua tak ada soalan ya? Tak ada? Jadi tuan-tuan semua, dekat sini saya nak fokus kepada isim fa'il ni tuan-tuan. Saya nak fokus kepada isim fa'il sebelum kita mengerjakan latihan. Saya nak ingatkan semula pada tuan-tuan semua isim fa'il dia ni. Isim fa'il dia. Maknanya yang berubat. Yang berubat ni. Okey, Ibnu Rajab. Okey, ahsantum. Kenapa yang sini ni? Okey. Okey, sebelum saya jelaskan isim fa'il, ada soalan tadi ya. Dari Tuan Ibnu Rajab. Macam mana dia ni? Okey. Sekejap ya, saya letak dekat tengah tak boleh ya. Okey. Saya buat dalam table saja. Dia ini ni ada perubahan dia. Di sini ya. Tuan-tuan semua ya, ada perubahan dia. Sini kan tafa'ulan soalan dia. Sini kan wazan dia tafa'ulan. Tafa'ulan Ustaz. Okey, sorry. Wazan dia tafa'ulan. Kenapa di sini ni tadawiyan? Kenapa di situ tu tadawiyan? Kenapa yang waw ni baris dia berbeza dengan wazan? Sini kan Ustaz. Sini kenapa baris bawah? Sini baris depan. Kenapa waw dia tu baris bawah? Ini ni. Betul Haji Abdul Halim. Samalah dengan Haji Ibnu Rajab, betul tuan. Okey. Jadi kenapa tafa'ulan? Wazannya tafa'ulan. Tapi kenapa pada masdar dia tu tadawiyan? Kenapa bukan tadawiyan? Kenapa bukan tadawiyan? Di sana ada kemuskilan sedikit. Okey, kita cuba jawab sama-sama ya. Jadi tuan-tuan semua, kenapa dia berbeza? Sebenarnya sama je. Sebenarnya tadawiyan sebenarnya. Ini bentuk sebenarnya dia. Ini bentuk yang asal dia. Bentuk yang sebenar-benarnya dia tu tadawiyan. Tuan-tuan semua, bentuk asal dia lah. Cuma tuan-tuan semua, nanti kita akan belajar pada kaedah i'lal. I'lal tu apa Ustaz? Itu ada, kalau tuan-tuan nak baca, itu ada pada muka surat 131 buku tasrif. Muka surat berapa? Muka surat 131 tuan-tuan semua. Ada pada muka surat 131. Jadi di sini ni ada kaedah i'lal nama dia. Kaedah i'lal. InsyaAllah kita cuba akan pelajari di akhir-akhir kelas, di mananya di ujung-ujung lah, di level-level 6 nanti tu. Jadi memang asal dia tadawiyan kalau nak sama. Cuma tuan-tuan, disebabkan selepas dia ya. Selepas dia apa dia? Ya. Selepas dia ya. Kalau selepas dia ya, maka waw ni tak, yang baris depan tak boleh selepas dia ya. Baris depan tak boleh selepas dia ya. Tak boleh tuan-tuan semua ya. Tak boleh selepas baris depan tu ya. Samalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak cakap contoh dia muslimuna ya. Kalau tuan-tuan ada belajar dalam nahwu i'rab rafa' dia muslimuna. Bila mana jadi pakai nasab dia inna muslimu. Kalau dah jadi nasab, ini kan ada inna ni. Kalau tuan-tuan dah belajar nasab, belajar dalam nahwu, ada inna,
Maknanya kata nama selepas inna ni kena nasab. Kalau nasab dia macam mana tuan-tuan semua? Kalau rafa' dia dengan waw, nasab dia macam mana? Tukar waw tu kepada ya. Sebabkan tanda nasab dia adalah ya. Betul tuan-tuan ya? Jadi dia muslimuina. Muslimuina. Tak boleh juga sama dengan kes dengan sini ni. Baris depan tak boleh selepas dia ya. Jadi baris depan ni kena mengalah. Baris depan yang kena mengalah. Macam mana Ustaz? Baris depan ni tukar kepada baris bawah. Sebab itulah jadi dia muslimina. Sama kes dengan yang ni. Sama kes dia dengan yang ni ya. Jadi dia muslimina. Jadi tuan-tuan semua, baris depan tak boleh selepas dia ya. Jadi baris depan ni kena mengalah. Jadi macam mana dia? Tukar kepada baris bawah tuan-tuan. Macam tu. Jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham? Kalau tuan-tuan tengok balik, tengok semula kitab Nahwu, kalau tuan-tuan tengok semula kitab Nahwu pun juga sama tu. Dia rafa' dia dengan waw, nasab dengan ya. Kenapa yang mim ni pula berubah? Sini baris depan, sini baris bawah. Kenapa mim pula ikut berubah? Sedangkan kata tanda rafa' dia waw, tanda nasab dia ya. Kenapa berubah baris dia? Ini pun juga sama kes dia. Kes dia pun sama. Sebabkan selepas baris depan tu ya. Kalau selepas dia baris depan tu ya, maka baris depan tu tukar kepada baris bawah. Jelas ke tak jelas? Jelas ya. Alhamdulillah. Okey. Okey tuan-tuan semua ya. Itu masalah i'lal nama dia. Jadi i'lal ni nanti tuan-tuan semua ini berkaitan dengan perubahan huruf i'lal, huruf illah ataupun hilangnya huruf illah ataupun perubahan baris pada huruf illah. Jadi tuan-tuan nanti itu akan belajar insya-Allah di level 6 insya-Allah ya. Okey, tak faham sekarang? Jangan risaukan sebabkan ini belum tajuk kita lagi. Tajuk kita nanti di level 6 tentang ini ya, insya-Allah. Okey. Okey tuan-tuan semua? Jelas ya. Sekarang tuan-tuan, saya nak bagi tahu lagi ni yang tadi ni, hampir nasib baik saya ingat Ini ni saya nak kuatkan ni untuk tuan-tuan semua isim fa'il yang sini ni. Saya takut, saya risau tuan-tuan lupa ini. Sorry. Okey. Sekarang saya nak tanya ni kepada tuan-tuan. Mutadawin. Sini ni mim dengan mim, ta dengan ta, fa dengan dal, alif dengan alif, ain dengan waw. Lam di mana tuan-tuan? Lam di mana? Sila tuan-tuan semua. Mim dengan mim, ta dengan ta, dal, fa dengan dal, alif dengan alif, ain dengan waw. Lam di mana tuan-tuan? Itu saya nak cuba ulang sedikit. Lam dia mana tuan-tuan semua? Ini ni tuan-tuan, sebenarnya dalam nahwu dia, kalau tuan-tuan masih ingat, dalam nahwu dia mutadawin, ini apa istilah dia? Isim mangkus tuan-tuan ya. Jadi ini isim mangkus ni mutadawin ni. Mutadawin ni apa dia? Isim mangkus dalam ilmu nahwu. Isim apa tuan-tuan? Isim mangkus. Jadi isim mangkus ni tuan-tuan, sebenarnya dekat sana, dekat ujung tu ada ya. Mutadawiyun tuan-tuan semua. Sebenarnya bentuk dia macam ni, mutadawiyun. Kalau tuan-tuan nak tengok, mutadawiyun ni samalah dengan wazan ni. Serupa dia. Mutadawiyun. Serupa dia. Kalau tuan-tuan nak tengok sini ni, samalah dia. Jadi bentuk asal dia sebenarnya mutadawiyun. Jadi, okey. Mutafa'ilun. Mutadawiyun sama ya. Jadi, mutadawin ini sebenarnya dia adalah mutadawiyun tuan-tuan semua. Mutadawin ni, jadi setiap kalau tuan-tuan terjumpa yang isim mangkus, isim mangkus. Contoh yang lain apa Ustaz? Contoh dia kalau tuan-tuan baca kitab Nahwu tu ada ja'a qadin ya. Qadin. Qadin ni tuan-tuan semua bentuk asal dia apa? Qadiyun. Bentuk asal dia. Macam tu juga fi'lu madin. Fi'il madi ya. Fi'il madi tu asal dia madin. Itu tulisannya madin. Jadi bentuk asal dia apa? Bentuk asal dia adalah madiyun. Ini semua isim mangkus.
Jadi isim mangkus tu sebenarnya dia dekat ujung dia tu ada ya. Sebenarnya dia ada ya. Sebenarnya dia ada ya. Jadi kalau dia tak guna, jadi kalau isim mangkus tu sebenarnya dia ada ya dekat ujung. Cuma ya dia tak ditulis. Ya dia dihilangkan. Maka sebelum ya tu yang waw ni jadi baris fathah, jadi kasrotain dia. Jadi baris bawah tanwin ya, baris bawah win, din macam tu ya. Jadi sebabkan ya dia dihilangkan, maka huruf sebelum ya sini waw, sini dot, maka semua tu baris tanwin baris bawah ya. Berbeza halnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tambahkan alif lam dekat sini. Nak tambahkan alif lam, maka tuan-tuan kena letak semula, kena letak lagi ya dekat sana. Letak ya dekat sana. Kalau tuan-tuan dah bagi alif lam, kekalkan ya dekat sana. Jadi al-mutadawi. Macam juga kat sini tuan-tuan semua ya. Kalau tuan-tuan nak gunakan alif lam, maka tuan-tuan kena kekalkan ya dekat sana. Jadi al-qadi. Kalau tuan-tuan juga sini, kalau tuan-tuan nak letakkan alif lam, maka tuan-tuan kekalkan ya dekat ujung dia. Jadi kalau dia ada alif lam, barulah letak ya dia balik. Jadi tuan-tuan semua, ini ni isim mangkus. Jadi kalau kita tengok saja dekat sini, mim dengan mim, ta dengan ta, fa dengan dal, alif dengan alif, ain dengan waw, lam dia mana? Lam dia dah dihazafkan tuan-tuan semua. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Okey. Okey, faham ya? Alhamdulillah. Okey. Jadi macam tu. Ini isim mangkus, ini kaedah isim mangkus. Sekarang faham, esok lupa. Tak apa. Dia akan berulang-ulang je ni Hajah dan Haji tuan-tuan semua ya. Okey. Isim mangkus macam ni ya. Jangan, jadi kalau tuan-tuan setiap kita belajar yang bina nakis, tuan-tuan tengok sekarang muka surat 43 ni kan bina nakis ya. Betul ya, bina nakis. Jadi hampir semua bina nakis yang tuan-tuan pelajari, isim fa'il dia adalah isim mangkus. Jadi kalau tuan-tuan belajar bina nakis, isim fa'il dia selalunya terjumpa tu dia dalam bentuk isim mangkus. Macam tu tuan-tuan semua ya. Okey tuan-tuan ya. Jadi kita dah fahamkan yang tu. Okey, sekarang kita masuk kepada latihan saja lagi. Masuk pada latihan. Okey, kita masuk pada latihan. Latihan yang nombor 1 lah kita cuba, yang nombor 1. Yang nombor 1. Nombor 1. Okey, adalah kita cuba yang nombor 1. Fil kasali dalam kemalasan ya. Fil kasali ni dalam kemalasan. Okey tuan-tuan ya. Sekarang kita buat sorof dia dulu, tasrif dia. Tasrif dia apa saja poin-poin dia? Poin-poin dia adalah fi'il madi dia punya, apa fi'il madi dia punya, apa sirah dia, apa wazan dia, apa bina dia. Macam tu tuan-tuan semua ya. Kalau bina dia kita dah tahu dah, dia bina nakis ya. Okey, tak payah kita cari lagi. Ini perkataan dia tuan-tuan semua. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dekat ruang komen. Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa fi'il madi dia? Yang saya bagi tanda tu apa fi'il madi dia. Boleh tuan-tuan tengok dalam kitab tu. Dalam table ada tu. Dalam table cuba cari apa fi'il madi kepada yang saya bagi tanda tu. Yang warna kuning tu. Apa fi'il madi dia? Sila Haji Abdul Halim. Ahsanta ya Haji. Okey, ada lagi yang nak jawab? Apa fi'il madi dia? Sila tuan-tuan semua. Sila. Sila, ada yang boleh? Ada yang boleh jawab? Apa fi'il madi dia? Fi'il madi dia apa? Tamada. Okey. Tamada maknanya apa? Maknanya terus menerus.
terus menerus. Maknanya terus menerus ni berbuat yang benda yang sama terus menerus. Macam tu. Okey, selanjutnya tuan-tuan semua. Sirah dia apa ni tuan-tuan? Sirah dia. Sila tuan-tuan semua. Sirah dia nampak je ni, senang ni. Sirah dia senang je ni tuan-tuan. Sirah dia apa tu tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa tu sirah dia tuan-tuan semua? Okey, sirah dia. Apa? Sirah dia tuan-tuan semua. Sirah dia. Ada yang boleh? Sirah dia. Apa ni sirah dia? Sirah dia. Sila tuan-tuan semua. Apa tu sirah dia ni? Yang ni. Apa ni sirah dia? Ada yang boleh jawab? Okey. Haji Nur Fazilah fi'il mudhari'. Okey. Haji Abdul Halim fi'il apa tu? Fi'il madi. Fi'il madi. Okey, boleh juga. Haji Nurmah fi'il madi. Okey, tak masalah. Okey. Ada lagi nak jawab? Yang pertama saya nak cuba ni jawapan Haji Nur Fazilah. Haji Nur Fazilah cakap ni fi'il madi. Dalam ilmu nahu Haji Nur Fazilah, betul. Dalam ilmu nahu memang ni fi'il madi. Tapi kalau dah ada la ni kan maknanya melarang ya. Ada la dekat depan dia. Tuan-tuan semua, kalau terjumpa la, itu hampir semua dia itu berupa apa? Fi'il apa nama dia? Sirah dia apa tu? Fi'il nahi, tuan-tuan ya. Fi'il nahi, tuan-tuan ya. Fi'il nahi. Bukan fi'il amar ya, Hajah ya. Fi'il apa? Fi'il nahi, tuan-tuan. Fi'il nahi. Fi'il nahi ya. Jadi kalau ada la, sirah dia apa tu? Fi'il nahi. Hampir semua, walaupun ada juga yang tak ya. Hampir semualah. Jadi tu fi'il nahi. Jadi sirah dia apa? Fi'il nahi. Wazannya apa tu tuan-tuan semua? Wazannya tuan-tuan semua boleh tengok muka surat berapa ya? 42. Tengok wazan muka surat 42. Apa tu wazannya? Wazannya la. Okey, saya besarkan sikit lagi. Okey, wazannya apa? La tatafa'al. Wazan dia apa tuan-tuan? La tatafa'al. Wazan dia la tatafa'al. La tatafa'al. Maknanya sini ni la tatamada. Okey, la tatamada. Ustaz, sini ni tak sama pun. La tatamada, la tatafa'al. Macam tak sama je dengan wazan dia. Okey, kita cuba tengok sama-sama ya. Kenapa tak sama ni? Kenapa tak sama ni ya? Wazannya la tatafa'al. La tatafa'al. Sedangkan dekat sini la tatamada. Macam ada yang macam tak ada muskilah jugalah sini sikit lah. Macam tak sama je. Kalau la dengan la, okey, tak masalah. Ta dengan ta dengan ta, fa dengan mim, alif dengan alif, ain dengan dal. Lam dia mana ni? Tuan-tuan semua, mana lam dia? Lam dia tak ada ni. Mana yang sejajar dengan lam? Oh, tadi yang sejajar dengan lam adalah apa aja? Huruf illah. Ada huruf illah ya. Yang sejajar dengan lam tadi huruf illah ya. Ada huruf illah. Mana huruf illah dia? Huruf illah dia dibuang. Jadi pada fi'il nahi, pada fi'il madi, fi'il nahi, pada fi'il nahi ini yuhzafu harful illah. Huruf illah dibuang. Yuhdaf ataupun harful illah mahdzuf. Huruf illah dia dibuang. Huruf illah dia mahdzuf. Mahdzuf tu maknanya apa Ustaz? Dibuang. Jadi pada fi'il nahi yang huruf illah dekat ujung ni mana dia? Dibuang. Sama juga pada fi'il amar. Fi'il amar pun juga huruf illah yang dekat ujung tu dibuang tuan-tuan semua ya. Pada yang binat nakis ya. Kalau ada huruf illah dekat ujung, maka dia kalau fi'il nahi dia huruf illah tu dibuang. Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Jelas ke tak jelas masalah yang ni? Pasal yang ni? Faham ke tak faham? Okey. Huruf illah dia dibuang. Istilah dalam bahasa dia mahdzuf. Okey, jelas ya? Okey.
Kalau jelas, boleh kita teruskan. Maknanya, untuk tasrif dia, kita dah buat kan. Tasrif ni okey, Alhamdulillah jelas lah ya tasrif. Kalau tuan-tuan rasa tak faham mengenai yang tasrif ni, boleh tanyakan sekarang sebelum kita masuk kepada nahwu dia. Jelas ya? Okey, Alhamdulillah. Okey, sekarang kita masuk kepada nahwu dia. Nahwu dia. Nahwu dia. La ni la apa nama dia? Tadi dah kita cakap ini kan fi'il nahi. Maknanya la ni nama dia la an-nahiyah. Nama dia la an-nahiyah. Maknanya apa tu Ustaz? Maknanya la yang menyatakan jangan. La yang menyatakan apa? Menyatakan jangan. La an-nahiyah nama dia. La yang menyatakan jangan. Tatamada, ini apa dia? Dalam fi'il, dalam ilmu nahwu, ini kan nahwu kita cerita sekarang ni tuan-tuan semua ya. Dalam ilmu nahwu dia berbeza dengan ilmu tasrif. Kalau tasrif dia cakap ni semua ni fi'il nahi. Tapi dalam nahwu yang tatamada ni tetap dia sebagai apa? Fi'il mudhari'. Dalam ilmu nahwu dia fi'il mudhari' tuan-tuan ya. Dalam ilmu nahwu dia fi'il mudhari' tuan-tuan. Disebabkan nahwu ni dia fokus kepada tatamada saja. Kalau yang tasrif dia ambil semula tatamada dua sekali. Jadi itu dianggap sebagai larangan. Tapi dalam nahwu kita ambil tatamada dan kita jumpai dia adalah fi'il mudhari'. Dalam ilmu nahwu dia fi'il mudhari'. Macam yang Hadan Fadilah cakap tadi, ini fi'il mudhari'. Betul ni fi'il mudhari' dalam ilmu nahwu tuan-tuan semua ya. Maknanya kalau dia fi'il, mana fa'il dia? Janganlah terus menerus, janganlah berterusan. Siapa? Mana fa'il dia? Fa'il dia mustatir. Mustatir apa tuan-tuan? Mustatir anta. Janganlah engkau berterusan tuan-tuan semua. Janganlah engkau berterusan. Betul. Janganlah engkau berterusan. Okey. Jadi sini ni fa'il dia apa? Mustatir anta. Setakat ni sebelum kita teruskan lagi. Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Okey, jelas ya. Jadi la tu la nahiyah nama dalam nahwu. Tatamada itu fi'il mudhari'. Jangan kita cakap fi'il nahi dalam ilmu nahwu ya. Fa'ilnya mana? Mustatir anta. Okey. Lepas tu tuan-tuan semua ada fi. Fi ni senanglah. Tuan-tuan semua dah belajar nahwu ni senang ni. Haraf jar. Lepas tu al-kasali. Al-kasali nama dia apa tuan-tuan semua? Al-kasali adalah isim. Selepas haraf jar nama dia apa? Isim majrur. Okey. Jadi selepas dia isim majrur. Jadi makna ayat ni apa? La tatamada fil kasali. Janganlah engkau terus-menerus atau berterusan dalam kemalasan. Al-kasal ni maknanya kemalasan. Macam tu tuan-tuan semua. Okey tuan-tuan semua? Terang ke tidak? Faham ke tidak ni? Ini alhamdulillah kita dah habiskan tasrif dengan nahwu dia sekali tuan-tuan semua. Jadi alhamdulillah kita selesaikan latihan ni yang nombor 1. Okey. Sebelum saya tutup, tuan-tuan semua ada soalan mengenai apa yang kita bincang hari ini? Ada soalan ataupun nak bertanya mengenai kaedah dia? Tak ada ya? Okey, alhamdulillah semua boleh faham. Jadi itu sajalah untuk kelas kita hari ini tuan-tuan semua, sebabkan sekarang dah pukul 12.30. Okey, jadi sekejap lagi 10 minit lagi kita akan belajar bahasa Arab komunikasi. 10 minit lagi tuan-tuan semua ya. Jangan lewatkan, jangan sia-siakan kesempatan. InsyaAllah 10 minit lagi kita akan belajar bahasa Arab komunikasi menggunakan modul yang telah saya bagikan kepada tuan-tuan semua. Terima kasih banyak tuan-tuan semua atas kehadirannya. Jazakumullah khairan. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.